أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, bersempena dengan tajuk yang disebut oleh pengurusi tadi, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'aun 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Surah Al-Qasas ayat yang ketiga dan keempat. Sebagai permulaan ataupun muqaddimah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk memahami surah Al-Qasas secara sederhana dan ringkas. Surah Al-Qasas adalah merupakan surah yang ke-28 mengikut tertib dan susunan surah-surah Al-Quran, serta mengandungi 88 ayat. Surah Al-Qasas, surah 28, mengandungi 88 ayat. Walau bagaimanapun, di kalangan ulama-ulama tafsir adanya kepelbagaian pendapat dan juga pandangan daripada mereka mengenai sebahagian daripada ayat-ayat yang diiktibarkan sebagai ayat madaniyah. Kerana apa? Kerana surah Al-Qasas ni adalah merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad di bumi Mekah. Jadi yang jadi perselisihan ialah beberapa ayat yang menjadi ayat madaniyah di dalam
surah tersebut. Antara lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Quran berkaitan dengan surah Al-Qasas. Beliau mendatangkan 3 pandangan. Yang pertama ialah semua ayat-ayat yang berjumlah 88 ayat semuanya adalah ayat Makkiyah. Yang pertama ini berpandangan semua ayat-ayat dalam surah Al-Qasas ni adalah ayat-ayat Makkiyah. Ini adalah pandangan daripada Imam Al-Hasan, pandangan daripada Atha dan pandangan daripada Ikrimah. 1. Manakala pandangan kedua yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi ialah pandangan daripada sahabat besar dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada Abdullah ibnu Abbas, dan juga pandangan daripada Imam Qatadah, mengatakan ada satu ayat merupakan ayat Madaniyah, merujuk ayat 85. Satu ayat tu ialah ayat 85. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Salam, ayat tersebut adalah Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya dialah yang telah mewajibkan ke atasmu untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran, dan dia pasti akan mengembalikan kamu kepada tempat pengembalian. Yang ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Tempat kembali itu merujuk kepada apa? Ada yang kata tempat kembali itu ialah merujuk kepada kematian. Ada kata tempat kembali merujuk kepada alam akhirat. Ada kata tempat kembali merujuk kepada syurga. Ada kata tempat kembali Allah akan mengembalikan semula Rasulullah ke bumi Mekah. Kerana ayat 85 ni adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ayat ini turun di satu tempat bernama Juhfah. Peristiwa turun ayat 85 ni ialah peristiwa Rasulullah hijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Rasulullah dah keluar daripada kota Mekah. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah tak sampai lagi ke bumi Madinah. Di pertengahan jalan tu antara Mekah dengan Madinah ada satu tempat nama Juhfah. Di sinilah ayat 85 surah Al-Qasas tadi turun pada Nabi. Jadi kita nak iktibar ayat ni Makkiyah ke ayat ni Madaniyah? Kota Mekah dah keluar, Madinah belum sampai. Nak kata ayat Makkiyah ke, nak kata ayat Madaniyah? Ulama-ulama ulumul Quran mengiktibarkan ayat seperti ini adalah ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Kerana Rasulullah sudah keluar daripada bumi Mekah, kota Mekah. Walaupun hijrah Nabi itu belum sampai ke kota Madinah, dia diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah. Itu yang kedua. Manakala pandangan ketiga yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi ialah pandangan daripada Muqatil. Muqatil mengatakan selain daripada ayat 85 tu ada 4 ayat lain yang diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah, iaitu secara berturut-turut. Bermula daripada ayat 52, ayat 53, ayat 54, ayat 55, tu adalah ayat-ayat Madaniyah. 52, 53, 54, 55 tu ayat Madaniyah. Tu yang disebutkan di dalam muqaddimah tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan kalau kita membuat perbandingan ataupun banding beza di dalam muqaddimah tafsir-tafsir yang lain, antaranya yang dekat dengan kita ialah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim. Dalam muqaddimah Imam Ibnu Katsir menyebutkan benda yang sama. Ada tentang keseluruhan ayat Makkiyah, ada tentang ayat 85, ada tentang ayat 52 sampai 54.
Tetapi dalam tafsir Imam Ibn Katsir, beliau mendatangkan satu riwayat menceritakan tentang surah Al-Qasas ni. Dan riwayat ini datang daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Ahmad ni? Dia adalah pendiri dan pengasas kepada mazhab Hambali, imam mazhab yang 4. Jadi apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam, telah menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' mengambil riwayat ini daripada bapaknya, dan bapa Waqi' mengambil riwayat daripada Abu Ishaq, dan Abu Ishaq mengambil riwayat daripada seorang individu yang bernama Ma'di Karibah. Baik, apa kata Ma'di Karibah? Sesungguhnya kami. Perkataan sesungguhnya kami menunjukkan dalam peristiwa yang berlaku bukan dia seorang saja. Maksudnya Ma'di Karibah ada beberapa orang lain yang bersama dengannya. Kami datang menemui salah seorang sahabat besar Rasulullah. Siapa sahabat yang Ma'di Karibah dan kawan-kawan dia jumpa? Ialah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi selepas bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud, Ma'di Karibah minta kepada Abdullah ni supaya membacakan kepada mereka surah yang dimulai, surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Jumpa sahabat besar ni, tolong baca pada kami surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Ta sin mim, awal surah Al-Qasas. Lalu apa jawapan daripada Abdullah ibnu Mas'ud? Sesungguhnya aku tidak memiliki surah tersebut. Aku tak ada surah tu. Tapi kalau kamu nak kepada surah tersebut, pergilah kamu bertemu dengan orang yang mengambilnya. Maksud mengambilnya, orang yang mendengar secara terus, orang yang mendengar secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kawan tu? Dia juga adalah salah seorang sahabat Nabi. Nama dia ialah Khabbab bin Aras. Kamu pergi cari sahabat Khabbab bin Aras, dia yang dapat terus daripada Nabi. Maka Ma'di Karibah dan beberapa yang lain pergi cari sahabat yang nama Khabbab bin Aras. Dan bila bertemu dengan Khabbab, dia mengajukan persoalan yang sama, sebagaimana dia habaq dekat Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Tolong bacakan pada kami satu surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Lalu Khabbab bin Arah pun membacakan surah itu kepada kami. Inilah riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Katsir berkaitan dengan surah Al-Qasas dalam muqaddimah tafsir dia.